Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, semua sihat ke? Semua sihat ke? Sihat. Ya, Alhamdulillah. Okey, hari ini saya nak jawab satu topik berkaitan olahraga asas. Okey, sebelum apa-apa saya nak tanya kehadiran macam mana. Saya tengok dua orang je ni. Awak lain tu masalah lain lah. InsyaAllah lah. Okey, untuk hari ini seperti yang saya cakap, saya akan jawab tentang olahraga asas iaitu lompat tinggi. Okey, kita tonton satu video je Okey, boleh nampak tak video saya? Boleh. Boleh. Okey. Okey, tengok dulu video ni Naraj Singh Radwa di Sukan Olimpik Rio. Masih lagi belum bersedia kawasan ini untuk para peserta. Sementara nanti insyaAllah saya akan sampaikan kedudukan 100 meter semifinal yang ketiga, di mana di situ ada Johan Blake dan juga Justin Gatlin untuk sama-sama kita saksikan mampukah mereka melayakkan diri ke final juga. Zhang Guowei dari China dengan ketinggian 2.38 meter. Entry-nya berusia 25 tahun. Merupakan pemenang pingat perak di Incheon pada 2014. Dan di London 4 tahun yang lalu, Guowei dengan ketinggian 2.21 meter saja untuk pusingan kelayakan. Debut di Olympic Games untuk Naraj Singh Radwa. Ditemani oleh bapanya juga atas sumbangan daripada sebuah pertubuhan dan juga persatuan sebagai motivasi kepada beliau. Baik, lompatan yang dapat dilakukan lega. Debut yang datang di Olimpik ini dengan suhu di luar sana ialah sekitar 22 darjah Celsius di Estadio Olimpik. Okey, dah tengok dah video tadi. Okey, berdasarkan video tadi, saya nak awak teka apa yang kita akan belajar hari ni. Lompat tinggi.
Lompat tinggi. Betul. Adam, kita nak belajar ke apa ini? Lompat tinggi. Lompat tinggi. Okey, hari ini kita akan belajar lompat tinggi. Apa itu lompat tinggi? Boleh bagi tahu saya tak apa itu lompat tinggi? Ada ke? Boleh bagi tahu saya apa itu lompat tinggi? Okey, nampak slide saya tak? Nampak. Okey, Adam, kalau nampak boleh baca apa itu lompat tinggi macam yang saya tulis dalam slide ni. Olahraga dengan cara pertandingan berbenda aktiviti fizikal berasaskan pergerakan sebagai jadi seperti zona pemilihannya bukan Olimpik moden pertama di Athens. Pertubuhan olahraga amatur antarabangsa atau IAAF pada tahun 19. Okey, dah ke? Ah, Okey, apa yang awak baca tadi adalah olahraga asas. Olahraga asas ni dia banyak acara lah dalam sukan olahraga ni dia terbagi kepada dua. Olahraga asas ni terbagi kepada dua, itu olahraga padang dan balapan. Untuk acara lompat tinggi ni dikira macam olahraga padang lah. Okey, olahraga adalah acara pertandingan berbentuk aktiviti fizikal berasaskan pergerakan semula jadi seperti larian, lompatan serta balingan. Dia bermula pada 1896 di Sukan Olimpik Moden di Athens. Okay, Athens tu nama tempat Seterusnya Pertubuhan Olahraga Amatur atau IAAF bukan pada 1912. Okey. Okey, ini dia masuk lompat tinggi. Okey, Akil, boleh baca poin yang pertama. Apa itu lompat tinggi? Boleh. Lompat tinggi mula diperkenalkan dalam tahun 1887 dan dalam tahun 1896. Acara lompat tinggi telah diperkenalkan di dalam Sukan Olimpik. Okey, dia mula diperkenalkan pada 1887 dan dalam Sukan Olimpik adalah 1896. Siapa kat sini pernah main lompat tinggi? Akil ada Haji main tak? Tak. Ada Akil? Tak. Awak main suka apa tu? Okey. Okey, seterusnya dalam cara lompat tinggi ni seseorang atlet memerlukan satu kebolehan semula jadilah untuk melompat dengan tinggi. Okey, bagi melaksanakan satu lompatan yang baik hendaklah bergantung pada diri atlet itu sendiri dari persediaan fizikal dan mental. Okey, persediaan fizikal dan mental. Fizikal ni bermaksudnya latihan. Awak perlu, selain bakat yang awak ada, awak perlu latihan lah untuk melakukan lompat tinggi ni. Apa latihan yang sesuai? Latihan sesuai macam skipping. Skipping awak perlu hari-hari lah untuk meningkatkan kuasa pada kaki awak. Untuk kekuatan mental, untuk mental ni penting bagi mengawal mental sekiranya lompatan pertama, lompatan kedua gagal. Okey, dalam lompat tinggi ni dia ada 3 lompatan. Lompatan pertama sekiranya gagal masih ada 2 peluang. Sekiranya gagal kedua masih ada peluang. Sekiranya gagal kali ketiga sudah tiada peluang dan anda tersingkirlah kalau masih ramai peserta. Okey, faham tak? Faham. Okey. Seterusnya lompat tinggi terbahagi kepada 4 fasa, iaitu larian landas, lonjakan, layangan serta pendaratan. Okey, kita masuk kepada yang pertama iaitu larian landas. Apa itu larian landas? Boleh Adam bagi tahu saya tak apa itu larian landas?
Adam? Lantas jangan 5 langkah larian melengkung sebelum melompat. Betul. Larian landas adalah langkah larian melengkung sebelum melompat. Kenapa saya tak sebut 5? 5 tu atas, kebanyakannya atas peserta. Langkah awak dari tilam, biasanya peserta akan ambil jarak lah dari tilam tu. Tapi selalunya 5 langkah melengkung dia akan buat. Dalam 5 langkah. Ada yang peserta buat 6 langkah dia dah melengkungkan dia. Okey. Seterusnya bermula dengan 5 langkah dari lurus dengan lutut dia angkat separas pinggang. Okey, kalau awak boleh tengok daripada jarak tilam, awak nampak tak tilam tu? Assalamualaikum. Nampak tak tilam tu? Nampak. Okey. Kalau dari jarak tilam tu, peserta ataupun atlet lah yang pernah melompat tinggi ni, dia akan ambil jarak dari tengah-tengah tilam tu, melengkung, ikut alur lengkung ni, kalau boleh nampak, ikut alur lengkung dan menuju straight. Maksudnya dia akan buat huruf J. Sebab itu dinamakan larian landas J. Okey, faham tak? Faham. Okey. Siapa tahu dalam larian landas ni, landas J ni, macam mana kita nak buat larian pecut ke, larian sederhana ke, larian apa? Ada yang tahu tak? Okey, dalam larian landas J ni, kita tak memerlukan pecut pun. Kita memerlukan step yang baik. Maksudnya, step yang bagus akan memastikan langkah, step tu langkah. Langkah yang bagus akan memastikan awak berjaya atau tidak untuk melakukan lompatan. Okey, faham tak? Faham. Okey, seterusnya itu lonjakan. Kita masuk peraturan dululah. Peraturan asas dalam lompat tinggi. Yang pertama, peserta hendaklah membuat lompatan mengikut susunan yang ditetapkan menerusi undian yang dilakukan. Okey, yang kedua, peserta boleh memilih arah atau sudut dari kawasan larian untuk melompat. Yang ketiga, kedua-dua tiang lompat hendaklah kekal di tempat yang ditetapkan dan tiang-tiang itu tidak boleh diubah ke tempat lain. Jika terpaksa berbuat demikian, pengubahan hendaklah dilakukan selepas semua peserta menamatkan lompatan pada sesuatu ketinggian tertentu. Okey, seterusnya peserta dibenarkan letakkan penanda yang disediakan oleh pegawai pengamanan untuk mengukur larian sendiri sebelum membuat lompatan. Okey, yang terakhir, jika lebih daripada seorang peserta yang mampu melepasi suatu ketinggian tetapi gagal melepasi ketinggian berikut, maka peserta yang melepasi ketinggian itu dengan jumlah lompatan yang sedikit dikira pemenang. Okey. Okey, kita masuk kepada lonjakan. Okey, apa itu gaya Fosbury Flop? Kalau awak tengok, awak tahu tak cara-cara lompatan gaya Fosbury Flop? Tahu tak? Gabram? Tak tahu. Okey, gaya Fosbury Flop ni adalah gaya yang paling terkenal lah dalam acara lompat tinggi. Kebanyakannya kalau zaman moden ni, lompat tinggi, gaya Fosbury Flop yang banyak diamalkan oleh atlet-atlet lah. Macam awak tengok tadi, atlet Malaysia itu Nauraj Singh, Sukan Olimpik 2016, dia melakukan gaya Fosbury Flop. Nampak tak tadi? Tengok video dia kan? Tengok kan? Tengok. Okey, itulah gaya Fosbury Flop. Apa gaya diperkenalkan ni? Ia diperkenalkan oleh Dick Fosbury pada tahun 1968. Diperkenalkan oleh Dick Fosbury, sebab itulah namanya diberi gaya Fosbury Flop, sebab nama yang memperkenal pun Fosbury. Okey. Gaya Fosbury Flop ini penujuan larian dilakukan dengan cepat dan beritma. Ini masuk kepada larian landas tadi. Macam saya cakap, ia perlukan step langkah yang betul.
Maksudnya penujuan larian, tujuan awak untuk ke tilam, melakukan larian landas J dengan cepat dan beritma. Kalau awak tengok video tadi, beritma kan, apa maksudnya beritma ni, dia step dia tersusun, tak terabur lah, dia bukan macam lari pecut. Okey, seterusnya tangan diletakkan di bahagian sisi badan dan kedua-dua belah kaki dibengkokkan di bahagian lutut. Pendaratan serentak dengan mengangkat ke atas, pelompat menarik kepala dan dadanya ke arah kaki. Pelepasan palang dibuat dengan bahagian bahu dahulu dan pendaratan dibuat di belakang badan hampir dengan tekuk. Layangan semasa di udara, pelompat menolak ke belakang, memandang palang sambil melentikkan badan. Okey, badan ditegakkan atau condong sedikit ke belakang kaki, bebas diangkat. Kaki bebas diangkat tinggi dengan lutut dibengkokkan dan juga tangan dihayungkan ke atas. Okey, untuk gaya lonjakan, yang pertama ia akan buat pelepasan palang. Okey, pelepasan palang ni awak macam dia cakap, bahagian belakang bahu dahulu dan pendaratan dibuat di belakang badan. Okey, apa yang melayang dulu adalah bahagian badan awak. Bahagian badan itu bahagian bahu. Seterusnya, badan layangan semasa di udara, pelompat menolak ke belakang sambil melentikkan badan. Okey, bila layangan bahu dibuat, kaki dominan. Dominan awak akan menolak badan awak untuk ke udara. Sambil di udara itulah awak akan melentikkan badan. Okey, badan ditegakkan atau condong sedikit ke belakang dan kaki bebas diangkat tinggi dengan lutut dibengkokkan dan juga tangan yang dibengkokkan juga dihayung ke atas. Faham tak apa yang dicakap tu? Hello, masih bersama saya ke? Hello? Faham. Okey, badan ditegakkan atau condong. Okey, di sini badan awak lepas lentik tu akan ditegakkan balik. Bukan tegak ni maksudnya tegak secara mendatar lah dengan tilam tu. Okey, atau condong sedikit. Kaki bebas diangkat. Kaki awak tu diangkat sikit. Lepas tu tangan dihayungkan ke belakang. Okey, untuk sesi pendaratan, tangan awak akan diletakkan di bahagian sisi badan dan kedua-dua belah kaki dibengkokkan di bahagian lutut. Pendaratan serentak dengan kaki mengangkat ke atas. Maksudnya kaki diangkat serentak ke atas secara lurus untuk pastikan kaki awak tak tersangkutlah pada palang tu. Maksudnya kaki tu tak nak bagi sangkut, dia macam angkatlah kaki tu, kan dia dibengkok kan. Lepas tu dia straightkan balik. Okey. Pelompat menarik kepala dan dadanya ke arah kaki. Okey, boleh faham tak? Aku faham. Faham bagus. Okey, macam ni saya cakap, ni ada image dia. Ada image. Nampak tak image yang saya paparkan? Nampak. Okey. Ni larian landas. Okey, larian landas ni larian straight secara beritma. Beritma berdasarkan langkah yang dibuat oleh atlet lah. Dia nak 10 langkah, 15 langkah, itu terpulang kepada atlet itu sendirilah. Okey. Seterusnya adalah larian landas J. Awak nampak tak gambar kedua, dia macam melengkung. Larian melengkung dibuat. Nampak tak? Nampak. Adam, ada lagi dengan saya Adam? Okey. Okey, larian J dibuat. Larian J dibuat, lepas tu kaki dominan akan melonjak, badan dilentikkan, bahu menghadap ke palang dahulu. Macam saya cakap tadi. Okey. Seterusnya, untuk badan ditegakkan
mendata dengan tilam tu ditelagakkan selepas ia melepasi palang, ditegakkan, mendata dan kaki mula dibengkokkan macam ni. Okey. Lepas tu selepas melepasi, badan kita melepasi, ada satu lagi tak lepas, itu kaki. Kaki ni dia bengkok kan. Dia bengkok lalu diluruskan untuk melepaskan palang. Okey, faham tak? Faham? Faham tak? Faham. Okey, lalu pendaratan dibuat. Okey, untuk awak lakukan first berry flop, awak boleh amalkan 3 teknik inilah. Okey, untuk latihan. Latihan untuk lakukan first berry flop ni, satu, untuk kekuatan mental awak kena beranilah. Berani macam mana? Kalau setengah ada yang novice ni bagi yang baru saja bermain sesuatu sukan. Macam novice dalam lompat tinggi adalah dia baru bermain dalam sukan lompat tinggi. Untuk sukan lompat tinggi ni, yang pertama untuk novice dia kena berani. Berani sebab apa? Sebab berani untuk lompat melepasi palang tu. Jangan takut palang tu kena kepala ke apa ke semua. Okey. Seterusnya awak perlukan latihan. Latihan skipping hari-hari, jogging. Okey, untuk meningkatkan otot kaki awak. Bila otot kaki awak kuat, akan meningkatkan kuasa kaki awak. Okey, faham tak? Faham. Okey, bagus, faham. Okey, seterusnya awak boleh tengok video link saya bagi ni. Boleh tengok video link saya bagi tu. Okey, terima kasih. Okey, itu saja yang perlu awak tahu tentang asas-asas dalam lompat tinggi ni. Itu gaya first berry flop lah yang banyak digunakan oleh atlet-atlet. Okey, Adam, boleh berikan saya rumusan tak apa yang awak belajar ini? Saya dapat belajar cara-cara membuat diri dan gerakan otot kaki. Slow sikit. Adam? Belajar cara-cara untuk melompat tinggi dan untuk meningkatkan otot kaki. Gaya apa awak belajar? First berry flop. First berry flop. Okey, bagus, good. Okey, seterusnya Akil Syam nama. Oh, handsome nama, Akil Syam. Okey, Akil, apa yang boleh awak rumuskan berdasarkan hari ini? Pembelajaran hari ini. Saya dapat belajar tentang peraturan-peraturan lompat tinggi dan asas-asas lompat tinggi. Okey, bagus. Okey, yang kawan-kawan awak dah rumus tu, betul, semua betul. Belajar tingkatkan otot kaki, asas-asas lompat tinggi. Tapi apa yang paling penting, saya nak awak, walaupun kita belajar online, saya nak awak praktikkan di rumah. Cuba memahamilah gaya first berry flop dan lompat tinggi ni. Mana tahu sekolah boleh buka, awak boleh cuba amalkan di sekolah, insyaAllah. Okey. Saya harap awak semua dalam keadaan sihat. Okey, untuk latihan, sebelum saya lupa, untuk latihan, saya akan bagi link dalam grup WhatsApp. Saya akan bagi link dalam grup WhatsApp untuk awak buat. Okey, saya bagi masa awak 2 hari untuk siapkan. Sebab tak banyak pun, dalam 10 soalan macam tu je. Okey, dalam 10 soalan, tu pun objektif. Awak boleh pilih. Saya bagi masa 2 hari sebab takut line awak tak okey ke apa ke. Okey, ni Alhamdulillah 2 orang masuk. Terima kasih. Okey. Boleh tak buat kerja saya tu yang saya bagi dalam WhatsApp tu? Boleh. Adam boleh, Adam? Boleh. Okey. Terima kasih. Okey, sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Boleh bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.